Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kerana kekalahan PHBN memang satu yang agak mengecewakan pastinya untuk Zahid Hamidi. Kerana Zahid Hamidi lah antara orang yang paling berusaha untuk meyakinkan, untuk merayu, untuk memujuk penyokong-penyokong UMNO yang menyokong Perikatan Nasional pada PRU 16 yang lalu ataupun pada pilihan raya yang lalu. Tetapi nampaknya pujukan itu tidak berhasil, tidak bermakna, dan pastinya Zahid Hamidi kecewa. Jadi kerana itu memang timbul lagi lepas ini, sama ada daripada orang-orang yang hebat tentang politik atau baru kemarin hidup dilahirkan di politik, pasti kata Zahid Hamidi letak jawatan lah Zahid Hamidi kerana kekalahan teruk PHBN di Sungai Bakap. Untuk perkara ini saya pikir sudah lama rakyat Malaysia, sudah lama penganalisis politik, sudah lama para penggiat pemerhati politik memberikan komen yang hampir serupa tentang UMNO dan kepimpinannya. Jadi Anda tahu bahawa Zahid Hamidi, Anda sendiri mungkin ada pendapat Anda apa yang perlu Zahid Hamidi lakukan. Sama ada dia perlu untuk letak jawatan atau dia terus kekal untuk memperkukuhkan semula UMNO yang sekarang ini memang tidak dapat dinafikan semakin cacat merbah, semakin membingungkan, semakin membuatkan ramai orang melihat UMNO bukan semakin kuat tapi semakin lemah. Ditambah pula sekarang ini seolah-olah suara Zahid Hamidi dan suara Tok Matasan timbalannya hampir tidak senada berkenaan dengan BlackRock, berkenaan dengan pentadbiran dan sebagainya. Jadi kalau Zahid Hamidi letak jawatan, pada pendapat saya ada kebaikannya untuk UMNO. Ada kebaikannya untuk Pakatan Harapan Barisan Nasional, dan ada kebaikannya untuk masa depan keseluruhan UMNO. Jadi kalau ditanya kepada saya, adakah patut Zahid Hamidi letak jawatan? Saya pikir sudah tiba masanya. Orang baru, orang yang lebih berkredibiliti dan dipercayai boleh membawa UMNO semula kepada kehebatannya, diberikan peluang, ya. Okey, diberikan peluang. Tapi harap-harap yang mau tukar Zahid Hamidi ini bukanlah yang mau sangat Najib Razak dibebaskanlah semua tu. Sudahlah dengan Najib Razak. Kita harap pemimpin UMNO yang menggantikan Zahid nanti ini adalah pemimpin yang betul-betul mahu melihat negara Malaysia maju tanpa ada apa-apa syarat, terutamanya yang berkaitan dengan orang yang sudah pun jadi penjenayah di penjara. Jadi sama ada Zahid Hamidi letak jawatan atau tidak, saya pikir untuk masa terdekat ini tidak, tapi pada Perhimpunan Agung UMNO yang akan datang, kita akan tahu keputusannya. Adakah berlaku lagi Muhyiddin 2.0 yang mula-mula tidak bertanding, akhirnya bertanding juga? Ini lakonan politik yang paling padu di dunia. Jadi Muhyiddin kata dia tidak mau, tapi dia dipaksa, dirayu, diminta lagi. Jadi susah jugalah kan. Jadi kalau kamu mau Zahid Hamidi letak jawatan, terpulang kepada kamu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, seperti biasa, setiap kali PRK, pilihan raya berlangsung, ada saja teori-teori yang pelik-pelik, ada saja persepsi yang pelik-pelik. Antara teori yang pelik yang selalu disebutkan bila ada PRK, pastinya, wow, keputusan dibatalkan.
Dibuat semula. Aduh, janganlah. Untuk PRK Sungai Bakap pun sama juga. Tidak ketinggalan diperdebatkan semula. Adakah PRK ini batal dan perlu untuk dibuat semula pilihan raya ini? Adakah pilihan raya ini tidak sah? Ada rasuah? Tidak sah kerana ada kesalahan jenayah, ada kesalahan yang melanggar undang-undang pilihan raya yang ditetapkan. Ini semua biasalah. Memang biasa berlaku. Okey, lagi pula memang ada disebutkan dalam beberapa berita bahawa sama ada PH BN seolah-olah telah melanggar undang-undang, telah melanggar peraturan pilihan raya yang telah ditetapkan oleh SPR. Antaranya berkempen di tempat yang salah, di masa yang salah. Sudah tinggal berapa dekat dengan tempat pengundian, masih lagi berkempen dan sebagainya. Jadi itulah banyak orang kata ini patut dibatal. Tapi saya kata janganlah batal. Macam mana mau batal lagi? Ini bukan senang-senang batal. Untuk batal dan buat semula itu bukan satu kos yang rendah tau. Itu memerlukan kos yang amat tinggi, wang yang amat banyak, berjuta-juta yang diperlukan untuk buat satu pilihan raya saja. Jadi saya tidak setuju kalau pilihan raya ini dibuat semula. Biarlah kepada penyokong PHBN, walaupun kalah, tapi janganlah sampai batal lah, tidak perlu. Tenang saja. Biasalah dalam apapun perlawanan, pertandingan mesti ada menang kalah. Kadang-kadang dorang menang, kadang-kadang dorang kalah. Kadang-kadang PHBN menang, kadang-kadang kalah. Begitulah. Jadi bersabarlah, tenang saja. Okey, dan bergembiralah kerana PN menang kali ini. Biasa berlakulah. Jadi kita haraplah Perikatan Nasional dapatlah bergembira untuk beberapa lama ni, dan jangan timbulkan provokasi yang melampau lagi. Walaupun sudah habis kan, kempen sudah habis. Jadi sudahlah. Saya pun tidak lagi mau berkempen. Sudah limpas. Jadi bagus kita bongkar pula perkara-perkara tentang negara Malaysia yang boleh membangun negara Malaysia. Sudah habis berkempen, sudahlah. Kepada keluarga-keluarga yang sudah berkempen, mungkin ada anak yang tidak sama dengan bapaknya, dengan ibunya tidak sama parti politik, sudah berhentilah berpolitik, berhentilah berkempen, berbaik-baiklah semula dan jangan lagi berburuk-buruk, bermasam-masam muka. Berbaik-baiklah, berdamailah. Dengan nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Rafizi letak jawatan. Rafizi terus keluar dari PKR. Rafizi terus keluar daripada kerajaan Madani. Tiga soalan itu adalah soalan yang paling walaun suka. Apa punca kekalahan kepada Perikatan Nasional di Sungai Bakap? Adakah kerana Rafizi ada di Sungai Bakap? Kerana menurut yang ini saya sisipkan artikel itu. Adakah memang betul kehadiran Rafizi di Sungai Bakap menjadi salah satu punca kekalahan Pakatan Harapan di Sungai Bakap? Adakah kerana dia hadir di Sungai Bakap betul dia kalah dan perlu dia letak jawatan tinggalkan kerajaan Madani? Pada pendapat saya tidak. Kenapa pula kehadiran dia boleh menyebabkan kekalahan? Kehadiran Rafizi Ramli di Sungai Bakap itu sepatutnya menjadi kekuatan yang diperlukan untuk mereka menang di Sungai Bakap. Tetapi
lain pula komen daripada Syahidan ni. Seolah-olah kehadiran Rafizi Ramli di Sungai Bakap itu menjadi salah satu punca pula kekalahan. Jadi kalaulah Rafizi adalah punca kekalahan, memang tak lama lagi, memang satgi kita dengar lah suara-suara daripada walaun untuk mintalah Rafizi Ramli lah letak jawatan lah, punca kekalahan lah. Saya pikir itu biasalah, permainan politik. Tapi kalau Rafizi Ramli letak jawatan, kenapa? Jadi kenapalah kalau Rafizi Ramli letak jawatan? Kenapalah? Bukan pun Perikatan Nasional boleh jadi kerajaan. Bukan pun Perikatan Nasional boleh jadi kerajaan kalau Rafizi Ramli letak jawatan. Jadi kenapa mau paksa Rafizi Ramli letak jawatan? Lebih baiklah supaya beramai-ramailah pergi enjoy dulu kemenangan ini, sebab tidak lama lagi pasti kalah juga. Jangan risau, ada banyak lagi PRK yang bakal berlangsung. PRK Nenggiri itu bakal berlangsung tidak lama lagi. PRK untuk 6 parlimen kemungkinan besar boleh berlaku lagi, kecuali di 2 tempat mungkin ada 4 lagi untuk PRK, untuk parlimen, beberapa parlimen. Di sana baru kita tengok lagi siapa menang siapa kalah. Jadi untuk Rafizi Ramli dituduh sebagai punca kekalahan PRK Sungai Bakap itu agak kurang munasabah, agak kurang logik sebab yang dia cakap itu bukan yang sembarangan. Dia berikan penerangan. Lainlah kalau dia datang sana beritahu tentang motosikal naik pakai diesel. Lainlah kalau dia pergi sana dan bagi tahu manusia itu dijadikan ISO 14001 dan sebagainya. Itu memang agak pelik lah kan kalau itu terjadi. Okey, so apa komen anda? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada Perikatan Nasional yang telah memenangi PRK Sungai Bakap. Ya, memang sudah dijangka mereka boleh menang. Walaupun ramai yang meramalkan bahawa PHBN bakal merampas semula kerusi di Sungai Bakap itu, tapi nampaknya itu semua tidak kesampaian dan itu menyebabkan kekalahan yang agak teruk kepada Pakatan Harapan. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, tidak lama lagi pastinya kita akan mendengar banyaklah suara-suara baru yang akan berkumandang di udara. Di mana-mana ceruk pelusuk walaun menyatakan supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan. Pastilah ramai yang akan minta paksa dan pujuk serta macam-macam lah yang akan dicakap banyaklah yang akan cakap supaya Perdana Menteri letak jawatan. Tapi bagi saya, kenapa mau minta Perdana Menteri letak jawatan? Apa kena mengena PRK itu dengan dia letak jawatan? Sebab kemenangan PRK Sungai Bakap itu tidak pun menggugat seinci pun keadaan kerajaan sekarang. Tidak pun menggugat parlimen. Jadi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu letak jawatan? Kalau dia perlu letak jawatan kerana PH kalah, kenapa dulu Muhyiddin tak letak jawatan, Hadi Awang tak letak jawatan ketika PAS PN kalah di kubu baru? Kenapa pula diorang tidak letak jawatan kan? Jadi pada pendapat saya, orang-orang yang minta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan itu adalah orang-orang yang terdesak untuk melihat diorang punya
pemimpin-pemimpin untuk merampas semula kerajaan. Tetapi percayalah, tidak ada kena-mengena parlimen dengan Kuala Kubu Baru. Walaupun mungkin dicanang-canang lagi bahawa ini adalah satu referendum rakyat lah konon, ini adalah suara rakyat lah untuk menunjukkan bahawa ini kerajaan perlu tumbang dan sebagainya, tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku kerana sudah pun diberitahu oleh Agung bahawa baginda tidak akan melayan sebarang tebuk-tebuk atap, tebuk-tebuk pintu belakang, jalan singkat, khianat mengkhianat, tidak akan berlaku. Okey. Lagipun sudah ada Akta Lompat Parti. Jadi kerana itu desakan untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak jawatan adalah tidak relevan, tidak betul dan langsung tidak kena mengena dengan PRN kali ini. Apa pula kena mengena PRN ini dengan parlimen? Tiada kena mengena, ya. Jadi apapun kita ucap tahniah kepada Perikatan Nasional yang berjaya menang di Sungai Bakap dengan cemerlang sekali, ya, kekalahan ini menunjukkan bahawa PHBN perlu fikirkan sesuatu yang lebih padu, terutamanya kepada pengundi-pengundi UMNO yang mungkin tidak mengundi Pakatan Harapan, ya. Kenapa mereka tidak mengundi? Kenapa itu menjadi tanda tanya yang perlu dijawab, disiasat. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada Perikatan Nasional yang telah memenangi PRK Sungai Bakap. Ya, memang sudah dijangka mereka boleh menang. Okey, walaupun ramai yang meramalkan bahawa PHBN bakal merampas semula kerusi di Sungai Bakap itu, tapi nampaknya itu semua tidak kesampaian dan itu menyebabkan kekalahan yang agak teruk kepada Pakatan Harapan. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tidak lama lagi pastinya kita akan mendengar banyaklah suara-suara baru yang akan berkumandang di udara. Di mana-mana ceruk pelusuk walaun menyatakan supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan. Pastilah ramai yang akan minta paksa dan pujuk serta macam-macam lah yang akan dicakap banyaklah yang akan cakap supaya Perdana Menteri letak jawatan. Tapi bagi saya, kenapa mau minta Perdana Menteri letak jawatan? Apa kena mengena PRK itu dengan dia letak jawatan? Sebab kemenangan PRK Sungai Bakap itu tidak pun menggugat seinci pun keadaan kerajaan sekarang. Tidak pun menggugat parlimen. Jadi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu letak jawatan? Kalau dia perlu letak jawatan kerana PH kalah, kenapa dulu Muhyiddin tak letak jawatan, Hadi Awang tak letak jawatan ketika PAS PN kalah di Kubu Baru? Kenapa pula diorang tidak letak jawatan, kan? Jadi pada pendapat saya, orang-orang yang minta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan itu adalah orang-orang yang terdesak untuk melihat diorang punya pemimpin-pemimpin untuk merampas semula kerajaan. Tetapi percayalah, tidak ada kena-mengena parlimen dengan Kuala Kubu Baru. Walaupun mungkin dicanang-canang lagi bahawa ini adalah satu referendum rakyat lah konon, ini adalah suara rakyat lah untuk menunjukkan bahawa ini kerajaan perlu tumbang dan sebagainya, tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku kerana sudah pun diberitahu oleh Agung bahawa baginda tidak akan melayan sebarang tebuk-tebuk atap, tebuk-tebuk pintu belakang, jalan singkat,
mengkhianat, tidak akan berlaku. Okey. Lagipun sudah ada akta lompat parti. Jadi kerana itu, desakan untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak jawatan adalah tidak relevan, tidak betul dan langsung tidak kena mengena dengan PRN kali ini. Apa pula kena mengena PRN ini dengan Parlimen? Tiada kena mengena. Ya. Jadi apapun, kita ucap tahniah kepada Perikatan Nasional yang berjaya menang di Sungai Bakap dengan cemerlang sekali, ya, kekalahan ini menunjukkan bahawa PHBN perlu fikirkan sesuatu yang lebih padu, terutamanya kepada pengundi-pengundi UMNO yang mungkin tidak mengundi Pakatan Harapan, ya. Kenapa mereka tidak mengundi? Kenapa itu menjadi tanda tanya yang perlu dijawab, disiasat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.